إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat, tetamu Allah Subhanahu wa taala, tetamu Ramadan. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita lagi. Dipilih kita lagi, diberi kekuatan untuk datang ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Dipilih lagi kita dapat duduk dalam majlis seperti ini. Jadi alhamdulillah, satu perkara yang tadi kita telah laksanakan sembahyang sunat tasbih yang dikatakan disuruh kita bersabar dalam ibadah, itu salah satunya sabar dalam solat. Panjang masanya, banyak bacaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, disebutkan kata siapa? Ka'ab al-Akhbar. Kata apa? Daripada Ka'ab al-Akhbar. Al-Husunu. Apa dia Husunu? Iaitu benteng. Al-Husunu lil mu'minina minas syaitani thalatha. Al-Husunu. Al-Husunu iaitu benteng lil mu'minina, bagi orang mukmin itu, minas syaitani, daripada syaitan itu thalatha, ada 3 benteng. Jadi hari ini mudah-mudahan kita berada di benteng itu. Yang pertama, al-masjidu husnun. Al-masjidu husnun. Apa dia? Masjid itu benteng kita daripada syaitan. Yang kedua, al-zikr. Al-zikrullah. Apa? Zikrullah. Al-zikrullah husnun. Zikir kepada Allah juga benteng daripada syaitan. Yang ketiga, qiraatul Quran. Qiraatul Quran husnun. Membaca Quran itu benteng daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Jadi kita sekarang berada di benteng yang kokoh, namanya masjid. Tempat pertama diletakkan al-masjidu husnun.
Masjid itu binting syaitan. Jadi insya-Allah hari ini kita selamat berada di salah satu rumah-rumah Allah Taala yang namanya masjid. Yang kedua apa tadi? Zikrullah. Zikrullah husnun. Zikir kepada Allah itu juga binting daripada gangguan syaitan, daripada syaitan. Kalau hari ini lidah dan hati kita berzikir sentiasa kepada Allah, insya-Allah syaitan pun malas nak kacau kita. Malas lah. Nak tunjukkan kehebatan syaitan, tak hebat mana katakan ni, hebat dia. Dalam kata kita ni, hebatnya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tak dengar dulu. Dan yang ketiga apa? Binting syaitan itu jadi qiraatul Quran. Banyak baca Quran, qiraah Quran. Orang yang selalu baca Quran, syaitan takutnya. Mudah-mudahanlah. Yang ketiga apa dia? Qiraatul Quran, iaitu baca Quran. Dan inilah bulan Al-Quran diturunkan. Bulan yang kita kena amalkan. Inilah bulannya yang kita nak pulun kebaikan, ganjaran Allah sediakan. Seronok aja cakap. Suara tak ada pun main cakap aja. Bila masa tu dia tertutup lagi tu? Tertekan. Jadi alhamdulillah ni bila masa lagi nak baca Quran, inilah masanya. Ya, yang lepas pun bukan kita tak baca. Inilah bila masa kita nak bertapa dekat masjid, inilah masanya. Bukan yang lepas kita tak bertapa kat masjid. Inilah masanya kita nak berzikir. Bukan yang lepas kita tak berzikir. Tapi hari ini kalau Ramadan ni kan, bulan Ramadan ni bulan yang kita kalau kita beramal, insya-Allah ada kesan dia tuan-tuan. Kalau kita suka dengan masjid, insya-Allah nanti bila habisnya Ramadan, hati sentiasa terpaut pada masjid. Dalam Ramadan ni dia punya kesan ya. Kalau kita suka dengan masjid Ramadan, kita cari masjid, kita pergi masjid, insya-Allah nanti bila keluarnya Ramadan, kita suka dengan masjid. Hati kita lunaklah dengan masjid. Alifal qalb, hati lunak. Yang kedua ya, kalau kita suka dengan berzikir, nanti luar Ramadan kita mudah-mudahan dapat jaga zikir kita. Dapat jaga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang perempuannya sebelum kita masuk ke kitab ni lah ya, Ramadan ni kan. Disebut dalam hadis terjelas ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi jumpa sahabat, Nabi kata apa? Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Apa jaddidu? Perbaharui iman kamu. Perbaharui iman kamu. Sahabat imannya dah mantap kan. Pun Nabi kata perbaharui iman kamu. Kata sahabat, ya qila ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Macam mana ya cara nak membarui iman? Tak macam mana lagi ni? Nabi nak macam mana? Kata Nabi, fa'akthiru, kamu semua kena perbanyakkan ya qauli la ilaha illallah. Banyakkan qaulu banyak biqauli, banyakkan cakap apa? La ilaha illallah. Rupanya iman sahabat dulu pun ditarbiah oleh Nabi. Sahabatnya imannya masya-Allah. Tak ada sumpit, tak ada cacat macam kita iman. Kita berbelah bagi iman kita. Subhanallah. Tapi sahabat begitu pun Nabi kata perbaharui iman kamu. Bagaimana caranya? Banyakkan ucap la ilaha illallah. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat. Ya, salah satunya daripada siapa tadi? Ka'ab al-Akhbar sebut. 3 benteng ni rebutlah Ramadan ni. Dia tak kata rebut Ramadan, tapi saya kata rebutlah Ramadan ni. Mudah-mudahan nanti bila keluarnya Ramadan, kita terdidik sebulan. Terdidik. Saya ni bukan siapa kita ni. Tuan-tuan mungkin lain lah. Kalau orang-orang dulu, para arif billah yang dulu yang dekat dengan Allah, dia harapkan Ramadan, ya Allah biarlah 11 bulan. Biarlah sebulan tu kita hidup biasa, beraya biasa sebulan. Ramadan tu 11 bulan. Orang sekarang Ramadan sebulan, raya 11 bulan. Lain. Jadi kita ni hari ni nak dekat dengan Allah, sampai orang yang dah dekat dengan Allah, dia harapkan Ramadan kerana apa? Dia mengharap-harap ganjaran itu untuk mencukupi bekalan amal untuk menuju Allah Ta'ala. Itu amal mudah-mudahan cukup. Kalau 11 bulan Ramadan itu cukup. Tapi kita ingat, ada kata-kata ulama yang mungkin saya telah sebut pun kepada kita. Ingat tak yang lepas? Mungkinlah 11 bulan yang kita lalui itu adalah racun. Perosak lah. Dia perosak. Dia racun 11 bulan kalau tak berjaga-jaga. Apa penawarnya? Ramadan penawarnya kan lepas tu kan buat 11 bulan yang kita lalui tak ubahlah macam racun kalau kita tak berjaga-jaga.
Ramadan, lepas Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safarnya terus Rabiul Awal itu, jaga-jaga kita tuan. Penawarnya inilah Ramadan. Carilah penawar dalam Ramadan ni. Hari ni kita cuba top up kalau ada kekurangan amal, ada kurangnya dari segi apa? Kita punya murakabah dengan Allah Taala. Yang kedua apa? Umur. Ni kita ulang balik ni. Umur tu dia racun dalam hidup. Siapa yang hidup tak ada umur? Ada umur. Umur ni yang kita lalui ni umur lah. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 100 tahun umur. Umur itu racun. Jangan sampai keracunan dengan umur. Apa dia punya penawarnya? Penawarnya taat. Orang tak taat binasa dengan sebab umur ni. Umur itu racun. Penawar dia taat. Taat perintah Allah. Itu penawar bagi umur yang kita dah lalu. Dah pakai lah. Kita dah pakai lah. Penawarnya adalah taat. Dan yang terakhir, saya tuan-tuan perempuan haji, tuan-tuan haji perempuan haji, siapa tak pernah buat salah? Siapa tak pernah buat salah? Kalau kita berkawan, kita bersaudara, ya, siapa tak pernah buat salah tak? Dengan Allah, siapa tak pernah silap? Ulama kata apa? Kesalahan adalah racun. Membinasakan racun. Penawarnya apa? Kemaafan. Susah nak dapat kemaafan. Kemaafan tu penawar dalam kesalahan kita. Kalau tak dimaafkan, macam mana nak jumpa Allah? Kalau tak diampuni, bagaimana nak jumpa Allah? Jadi ini Ramadan, bulan maghfirah, mudah-mudahan ini majlis yang kita duduk ni, majlis pengampunan Allah Ta'ala. Diturunkan macam hujan, rahmat Allah turun macam hujan untuk kita diampuni. Cuma tak nak aja. Allah Ta'ala sediakan jalan-jalan untuk diampuni Allah, disediakan dalam Ramadan lagi hari ni, yang kalau kita buat, kalau kita mohon, insya-Allah Allah Taala mustajabkan. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang berjamaah alhamdulillah masih lagi ke perkara, kalau hari ni kita langgar perkara ini, kita tak dapat solat, tak dapat ganjaran pahala berjamaah. Yang ke-11. Okey, kita masuk terus pada yang ke-11. Tiga masa insya-Allah. Bahawa tiada i'tiqad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Dan hasil fadilat berjamaah itu selama belum memberi salam. Bawah sah berjamaah artinya mengikut imam akan makmum itu yang 13. Hari ini kita dah sampai yang ke-11. Apa dia yang ke-11? Iaitu bahawa tiada i'tiqad makmum akan batal sembahyang imamnya. Hari ini kalau kita sembahyang di belakang imam dan kita tahu imam dibatal i'tikad, kita rasa imam ni dah batal ni. Okey, ataupun kita nampak kainnya berlubang, kain Pak Imam ni. Berlubangnya daripada belakang nampak berlubang di atas qadar lutut, atas lutut. Kalau kain itu berlubang di bawah qadar lutut, dah itu tak mengapa. Berlubangnya di atas qadar lutut itu, maka sembahyang tak sah. Kita beriktikad sembahyang tak sah, maka tidak boleh diikut imam yang seperti itu. Tak boleh diikut kerana dia telah batal. Dan kalau kita tahu dia batal, kalau kita tak tahu dia batal, ikut saja terus. Kita tak tahu dia batal. Contoh seorang imam yang sembahyang di hadapan kita, tapak kaki dia ada tak cecak, kan dulu kita dah tu tapak kaki dia cecak ya? Ataupun imam perempuan lah, dia punya telekung dia ada tak cecak. Jamaah yang nampak kalau dia meneruskan sembahyang ikut imam, dia batal. Kerana pun memang dia dah beriktikad imam tu batal, dan dia tahu tak cecak itu menyebabkan batalnya sembahyang najis. Okey. Jadi kalau dia ikut, dia terbatal. Orang yang ikut tapi tak tahu sembahyangnya sah kerana tak tahu. Yang tahu tu batal. Kalau 3 orang di belakang imam, dia nampak dan dia i'tikadkan, dia kasarkan ini naik tak cecak ni najis, batal sama imam, maka kita mufarakah. Kalau kita ikut, kita juga batal. Okey, siapa dia i'tikad yang imam tu batal, maka tak sah. Begitu juga kalau bacaan imam, kita tahu ini bacaannya nilai ni. Bacaannya huruf huruf dal jadi huruf Allah. Contohlah, kan lain berubahnya, contohnya begitu. Bacaan, dan kita tahu memang batal. Fatihah 7 ayat hanya dibaca 4 ayat dia, contohnya. Dan kita tahu memang batal. Kalau orang yang tak tahu, dia tak tahu nak buat macam mana, imamnya tanggunglah. Dia tak tahu, tak batal bagi dia. Sembahyang imam tak sah.
Begitu juga tadilah contohnya. Maka ingat, kalau hari ini orang yang di belakang imam lihat imam ada kesalahan pada imam, maka tak perlulah kata nanti beritahu ijtihad. Semua sekali depan ni sembahyang jemaah semula. Tadi Pak Imam kakinya ada taik cecak. Tak ada. Yang belakang imam je yang sembahyang semula kalau dia ikut. Jadi kalau dia tak nak, dia mufarakah. Dia memisahkan diri daripada imam. Itu namanya mufarakah. Bukan ada niat nawaitu mufarakah, tak ada. Tak ada, dalam hati je. Ikut dalam hati je memisah daripada imam. Ya, ini tak kira sembahyang berjemaah, sembahyang sunat atau berjemaahnya sembahyang wajib. Samalah yang kita ikut ni. Begitu jugalah kalau dikatakan hari ni ya, mengikut imam sebagai saf sembahyang pun samalah. Sembahyang sunat dan sembahyang wajib sama je. Bukan sembahyang tarawih itu boleh suka-suka sana-sana, ada ruang kosong tak dipenuhkan. Sekarang memang ada ruang kosong, dah kosong, alang-alang dah kosong, biar aja kosong. Depan cuma 3 orang, yang lain kat belakang suka-suka. Sembahyangnya berjamaah. Dia sembahyangnya yang sah, tapi tak dapat ganjaran berjamaah itu. Hukum perbuatan dia makruh. Orang yang tahu ada ruang kosong, contoh masjid ni, dia ada 23 orang patut baris pertama ni kan. Ada 1 kosong, patut isi. Jangan duduk di ruang saf kedua. Pasal kosong tu belum isi. Belakang dah ada orang, dah ada 10 orang. Penuhkan dulu. Kenapa tak nak penuhkan? Kerana memang dah ruang-ruang. Tak apalah ustaz, pun memang dah ada ruang-ruang kosong. Tak. Pasal adalah ditetapkan, ambil tanggungjawab. Sebab dah ada berlaku di tempat saya sembahyang dah nampak kan. Kenapa orang ni duduk dekat saf ketiga ataupun saf kedua, dia pergi ujung pojok sana, sebelah pintu sana. Sebelah pintu kanan, pintu kiri. Tengah kosong. Patutnya dia penuh-penuhan tengah kan. Kerana apa? Dia kata memang pun zaman sekarang dah sembahyang jarang-jarang. Oh, tak boleh pakai. Memang jarang-jarang. Tapi bila ada tempat, kena isi tempat-tempat yang telah ditanda itu. Di mana-mana lah maknanya. Dah jauh daripada rahmat kasih sayang Allah hari ni. Tak dapat lagi ganjaran berjamaah. Sembahyangnya tetap sah. Jangan kata tak sah. Sembahyang tetap sah. Begitu juga hari ni. Bina saf sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib. Kalau sembahyang tarawih hari ni, orang perempuan pun tak berapalah nak pergi masjid lah. Dah musim-musim macam ni kan, musim pandemik ni, kita pun ya takut mati. Cinta hidup takut mati. Padahal ulama kata min hubbil hayah ila hubbil mamat, contohlah, daripada cinta hidup kepada cinta mati. Tak nak pergi masjid, semua takut orang pergi masjid. Sembahyang kat rumah masing-masing tak apa. Buat jemaah, dekat situ ada berapa orang? Dia dengan anak dia. Buat saf tetap sama tertibnya, walau solat sunat, walau solat wajib. Kalau dia 2 orang, dia buat solat berjamaah. Kalau dia 2 orang, jadi makmumnya berada di sebelah kanan, ke belakang sedikit, antara separuh daripada jadi tengah kaki makmum berada sebelah tumit imam, macam itu. Sikit je. Sikit je, belakang sikit je. Tak belakang sangat. Okey. Itu 2 orang. Kalau 3 orang sama. Kalau 2 orang, seorang di belakang ini perempuan semua. Kalau 3 orang, maknanya seorang di kanan, seorang di kiri, imam ke depan sikit je, macam itu. Kalau seorang makmum, yang seorang berada di sebelah kanan. Ini riwayat Sayyidatuna Aisyah. Jadi dia ada sembahyang bersama berjamaah di rumah, kemudian ada anak saudara ikut, ditaruh sebelah kanan. Kena ambil lah tu. Jadi sebelah kanan. Kalau perempuan dengan lelaki lain pula, di sebelah belakang sana, dan jarak dia ialah lebih daripada 3 hasta. Perempuan dengan lelaki. Ini jemaah lelaki dah penuh, jemaah perempuan lelaki semua dah penuh juga. Perempuan dia bina saf baru ialah lebih jarak daripada 3 hasta. Bermakna tolak 1 saf. 1 saf setengah. Mungkin ada yang sembahyang lelaki dengan perempuan. Ni sini tarawih penuh lelaki penuh, perempuan penuh. Kalau penuh memang dah sah dah. Sembahyangnya itu sebelah lelaki, sebelah perempuan. Betul? Sini tak. Andai kata berlaku sembahyang berjamaah sebelah lelaki, sebelah perempuan, barisnya saf, baris lelaki berada di saf perempuan atau saf perempuan berada di saf lelaki, hukumnya makruh. Sembahyangnya sah, hukumnya makruh. Orang perempuan satu setentang dengan lelaki, hukum dia makruh perbuatan itu. Sembahyangnya sah. Bila makruh, dia tak dapat fadilat sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang isyak nak tunggu tarawih. Tarawih itu tak apalah, tarawih. Sembahyang isyak itu patut dapat 27 darab 70 Ramadan.
Tapi kebetulan pula dia setentang dengan lelaki. Allah, lelaki dan perempuan itu dihukumkan makruh atas perbuatannya, tak dapat ganjaran pahala berjamaah. Sembahyang yang sah, perbuatannya makruh. Sama setentang. Kalau belajar Ustaz, time belajar. Time belajar tak apa. Time belajar itu tak apa. Itu hukum asal lah. Satu baris satu. Dikirakan sama. Makruh. Jangan di belakang, jangan di sebelah. Sebelah tu ada jidar pun, ada dinding. Tetapi insya-Allah Allah terima sembahyangnya. Kerana masalah tempat. Dia sebenarnya perempuan ni tempatnya di belakang. Laki-laki dewasa, laki-laki kanak-kanak, baru khunsa, perempuan kanak-kanak, perempuan dewasa. Rujuk hadis, orang perempuan saf paling afdal bagi dia ialah di belakang sekali. Orang lelaki saf paling afdal ialah di hadapan sekali. Itu mengikut kitab lah. Jadi saya okey tak boleh? Yang tu tak dengar. Dalam masjid dengar. Oh, dalam berjamaah tadi ya, dua orang. Ya, sebelah kanan. Macam ini contoh ni, macam ni. Kalau diikutkan jemaah perempuan yang baru dibuat belakang, saya tak nak sentuh sebenarnya masa dia sebab dia belakang. Sebab dia di masjid di belakang memang gitu. Ini dia sebab apa? Sebab itu dia ambil kerana tempatnya. Dah tak ada tempat. Kita buat contoh di RNR contoh tempat dah tak ada. Mana makruh orang lelaki sebagai makmum duduk di kiri imam. Tapi memang tempatnya dah macam itu. Jadi dah tak ada apa-apa. Jadi kan ni kalau boleh diatasi, tak boleh ya kita ikut saja. Dia sama. Okey. Betul? Itu masalah dah mengikut tempat. Tapi hukum asal dia, kalau dua orang memang orang sebelah kanan juga. Asal dia bila mengikut tempat dah bawa cerita, dah kita pun dah tak boleh kata dah jadi tempat itu dah melazimi perkara itu dibuat. Mudah-mudahan ada ganjarannya tu. Dah dibuat kat situ. Dah tak boleh buat apa dah. Tapi namun kita kata untuk mengelakkan daripada makruhnya berjamaah, jadi perempuan tu di belakang. Kalau dia berdua, perempuan dengan perempuan, kalau ada dua, dia berada makmum di kanan. Kalau bertiga, dia setentang, cuma imam ke depan sikit. Jadi kita macam itulah. Ingat saf orang, saya sebut lagi, lelaki afdal saf adalah paling hadapan. Perempuan saf paling afdal adalah paling belakang. Kan dah tersentuh makruh pula dah. Itulah hukumnya makruh. Tapi ikut Imam Ahmad hukumnya tak sah. Kan lain. Jadi kita ambil Imam Syafi'i makruhnya. Dan selagi kita ikut imam sah. Sah sembahyangnya. Cuma itulah. Jadi hari ni kita nak pilih yang mana? Nak terbaik ke yang lebih kurang baik je lah. Kita baik yang terbaik. Okay? Dan kalau tempat tu dah tak boleh dibuat macam mana? Memang tempat perempuannya itulah tempatnya, dah tak boleh dibuat lah. Itulah tempatnya. Kalau di Makkah Tul Mukarramah memang lagi campur. Madinah je tak boleh campur kan. Madinah dia letak di mana? Belakang ke kiri? Cuba tengok baik-baik, belakang ke kiri? Kiri. Di Babun Nisa, selepas Babul Jibril, depannya Babul Baqi'. Bukanlah saya pusing-pusing, saya pun duduk tak lama kat sana kan. Menandakan kat situ ada berjamaah perempuan tu disediakan di situ. Jadi sebelah kiri juga. Kalau dalam macam ini, dan memang kedudukan kiri memang tempat nak buat macam ni, kita ikut saja. Tapi kalau seorang-seorang yang boleh senang diatasi. Sembahyang berdua lah perempuan dengan perempuan, kan senang diatasi. Imamnya kenapa nak sebelah kiri? Memang jelas makruh. Memang imam sebelah kiri apa benda ni? Makmumnya kenapa sebelah kiri?
Tempat ada, jadi ambil sebelah kanan. Dia punya sunnah je begitu. Okey, lagi. InsyaAllah Dan lagi satu, contoh ni ialah yang datang sembahyang tarawih ni bukan yang muda-muda. Yang dah tak kurang mudanya. Dah yang kurang mudanya dah. Yang muda-muda tu dah tak ada dah. Yang tinggal tu dah. Datang tu pun pikul bangku daripada rumah. Bawa bangku, kasihan. Nak juga tarawih tu. Astagfirullahaladzim. Duduk rumah je lah. Contohlah. Tak ada. Ini nak pulun. Dia ni takut-takut ni. Kalau tarawih ni aku tak pergi tarawih depan, aku dapat pergi ke tidak. Kan? Pergi juga. Ya, kalau sembahyang, macam-macam kan sembahyang orang duduk ni. Maka kalaulah dia di solat tarawih, dia tak nak berdiri, dia duduk daripada awal sampai akhir. Terus dia duduk, tak apa. Sunat. Jangan sembahyang isyak dia datang bawa kerusi langsung duduk takbir. Memang dah sah lah sembahyang tak sah. Kerana takbir mesti berdiri. Lain pula. Kalau solat tarawih tak apa. Datang duduklah. Kat situ buat 36 rakaat kan. Sini 36 kan. Buat 36. Tak apa. Dengan duduk je. Duduk nak pilih duduk macam mana? Duduk je lah. Jangan duduk atas niat kerana rasa macam malas pula nak diri. Ya Allah, dengan Allah pun malas. Duduk bagi yang tak mampu lah. Jadi boleh. Dan hari ni kalau dia macam-macam keadaan. Kalau sembahyang duduk di kerusi, ia solat wajib. Ini pendapat dah dan perbuatan pun dah ditunjukkan kepada kita. Kalau dia rukuk dengan sujud dan diqadarkan rukuk itu lebih rendah daripada sujud, maka sembahyang itu tak sah. Yang duduk tu. Contoh, orang sembahyang rukuknya dengan cara berdiri. Rukuknya berdiri. Dia rukuk betul kan dia berdiri. Kemudian masa dia sujud, dia duduk. Tinggi mana agaknya sifat rukuk dengan sujud? Rukuk berdiri. Masa duduk dia sujud. Kan separuh tu. Sifat rukuk lebih rendah daripada rukuk begitu. Tapi bila sujud kenapa begini? Ini ada qaul, ada pendapat kata tak sah sembahyangnya kerana sifat rukuk lebih rendah dari sujud. Sebab itu ada pendapat mengatakan kalau siapa yang rukuk berdiri, dia kena sujud berdiri. Pernah jumpa kan? Rukuknya berdiri, sujudnya pun berdiri. Cuma rukuk itu dibuat lebih rendah daripada sujud. Siapa yang rukuknya dengan duduk, maka dia buat sujudnya dengan duduk. Kerana rukuknya lebih tinggi daripada sujud. Siapa yang rukuknya berdiri, kemudian dia sujud dalam keadaan duduk, tentu sujud akan lebih tinggi sifat daripada rukuk. Itu ada mengatakan tak sah. Jadi kalau nak duduk rukuk dan dengan sujud dengan duduk, silakan. Siapa yang mampu sujud, dia boleh rukuk. Yang dia tak boleh duduk, jadi boleh sujud. Ini satu pendapat lagi. Wajib dibuat perkara yang rukun yang kita mampu. Orang yang boleh rukuk sempurna, kenapa nak rukuk dengan duduk? Kenapa? Kerana saya nanti sujud tak boleh. Duduk antara dua sujud tak boleh. Kita rukuk berdiri betul, sami Allah, sujud balik. Lepas tu duduk antara dua sujud, duduk atas kerusi. Sediakan tin lah, kadang tin susu ada buat duduk. Taruh belakang buat duduk. Untuk sujud yang nak kedua tu, taruh bangku rendah duduk kat bangku. Tak sujud kerana masih boleh. Rukun yang boleh mampu dibuat, dia suruh buat. Kalau tak boleh jangan buat. Dah tak boleh jangan buat. Ini kalau sujud satu memang tak boleh naik, maka dah jangan naik. Sembahyang kedua dah tak boleh naik kerana tak boleh berdiri. Kalau boleh dia kena berdiri. Jangan senang-senang pegang. Boleh berjalan, boleh apa ke, takbiratul ihram dalam keadaan terus duduk. Tak sah bagi solat fardu. Tuan-tuan akan nampak ada orang yang jalan angkat kerusi langsung taruh sembahyang berjamaah sambil duduk. Terus ya takbir dengan duduk. Memang dah sahlah sembahyang dia? Tak sah. Kerana takbiratul ihram wajib berdiri. Fatihah wajib berdiri. Dah tak mampu duduk. Ini masalah. Solat tarawih tak masalah ya. Jadi keadaan begitulah. Jadi kalau orang sini pun nak duduk semua tak apa. Imam pula duduk. Makmum semua berdiri. Macam apa cerita kau ni? Atau makmum semua duduk, imam seorang berdiri. Tak apa. Yalah. Yalah, umur kita dah tak berapa nak bangun lah. Jadinya dah tak berapa nak sihat lah lututnya. Nanti nak berdiri, betul. Nak berdiri tu tangan berheret, pegang buku lali dulu, naik betis, pegang lutut lagi. Dia macam lambat sikit. Jadi duduk je. Boleh tak imam duduk, makmum berdiri?
Boleh, dibolehkan juga. Imam duduk. Sebab imam dah tak boleh diri. Kalau yang afdal dia cari yang sempurna keadaan imam itu, yang boleh buat segala rukun-rukun fi'li perbuatannya itu. Sila. Okey. Okey. Awal-awal solat saya boleh buat sama sekali agak-agak dalam 8 rakaat. Tapi yang kejadiannya saya dah tak boleh. So rakaat pertama saya diri, rakaat kedua saya duduk. Pertama saya diri, kedua lagi saya duduk. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah tak mampu ni salat sunat tak ada masalah. Dia nak buat rakaat pertama duduk, rakaat kedua diri pun boleh. Rakaat kedua diri pun boleh. Ikut mampu ni salat sunat. Tak apa, insya-Allah diterima tu. Jangan sembahyang wajib. Boleh diri walaupun ketika kena diri. Kita dah tak boleh diri lama kan. Contohnya Fatihah boleh dapat 3 ayat. 3 ayat terselesaikan berdiri. Tak boleh duduk. Jangan serah habis-habisan. Boleh baca, boleh diri tu, tapi dia tak nak ambil peluang baca Fatihah berdiri. Dia tak mampu baru duduk. Tapi solat sunat tak ada apa ya. Solat sunat puluh daripada awal, 20 rakaat dah puluh semua duduk, tak apa. Duduk je, terus duduk je. Pandai-pandailah cara nak melaksanakan sujud rukuknya tu. Yang penting sifat rukuk mesti lebih tinggi dari sujud. Tapi kalau boleh buat sujud, sujudlah kita hari ni. Ya, kayak hari ni kita hinakan muka kita sikit, taruh kat tanah tu, di bumi. Muka inilah besok yang dapat kemuliaan kerana hari ni sujud tawaruk depan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jalan terus. Okey. Jadi pastikan imam tak batal. Ke-12, bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum dengan sebab perempuan. Jangan imamnya perempuan, makmumnya lelaki. Atau imamnya khunsa, makmumnya perempuan. Okey? Jadi tak boleh. Begini, jadi imam mesti lelaki dan lelaki boleh mengimami perempuan. Makmum perempuan tak boleh mengimami lelaki. Dia kata anak umur berapa tahun anak? Umur 11 tahun. 9 tahun. Dah memayizkan dekat rumah, anak lelaki kat rumah. Nak sembahyang berjamaah. Maknya dah akil balik lah maknya dah berapa tahun, 60 tahun tak balik-balik kan. Macam tu. Maknya 60 tahun memang akil balik punya, confirm akil balik. Anak 9 tahun kita kan budak akil balik ni baru memang memayis, memang dah memayis. Takkan mak kata oleh kerana mak dah balik engkau baru dalam memayis belum balik maka mak jadi imam. Boleh? Tak boleh. Walaupun dia kanak-kanak, asal dia dah memayis dia boleh jadi imam. Dia telah memayis saja dah boleh jadi imam. Jadi kalau di masjid tengok semua bila azan dah lama dah, dekat pukul 5 tak sembahyang asar. Rupanya imam 1 tak ada, imam 2 tak ada. Yang menjaga dekat bazar Ramadan. Lambat kan. Yang ada yang semuanya haji-haji takut memang. Haji pengecut dah. Tolak. Semua tak jadi. Yang ada satu budak sekolah agama depan situ. Yang dia ni yang bacaan okey. Hantar depan, tak boleh ni belum balik lagi. Tak. Dia boleh ke depan kerana dia yang berani. Yang takut dah memang belakang lah. Jadi jangan kata nanti kita sembahyang ini bila dah sebagai salam, sembahyang semula ni imam budak. Tak boleh. Dia telah memayis. Sampai dia yang dah memayis boleh baca khutbah Jumaat, boleh jadi imam Jumaat. Kalau satu kampung tu imamnya semuanya tak ni lah. Memang tak mau ke depan lah. Begitu. Okey. Jangan ada maka tidak boleh, maka tak sah kalau lelaki perempuan diimami kalau lelaki diimami oleh perempuan. Tapi tahun lepas kan kita dah kerusus imam semua kan, tahun lepas kan 144 punya Ramadan kan semua dah kerusus imam. Macam-macam kena komen dengan isteri kan. Tahun 1440 bukan main kau bang, kau ngomen Pak Imam tak sudah. Sekali 1441 kena komen dengan isteri tak sudah. Jadi imam tarawih, mana kita boleh bagi surau masa tu? Kan 3 orang aja. Jangan padan muka dia. Asyik nak berkomen kat rumah, kau dia kena komen isteri dia. Apa ni imam baca macam ni? Biar dia rasakan. Tapi ini dah mahir lah kali ni. Boleh lah buat sembahyang berjemaah di rumah tarawih, tak apa. Tuan-tuan, kan masa Ramadan Nabi setelah sembahyang Isyak
Nabi mengasingkan diri ke rumah tempat makam dia tu lah. Dalam riwayat mengata Nabi sediakan jidar ataupun dinding yang dianyam daripada pelepah kurma. Kemudian Nabi sembahyang malam pertama tarawih. Nabi sembahyang datang beberapa orang untuk ambil barakah, sembahyang tarawih bersama Nabi. Malam kedua lagi tambah. Dia kan cerita-cerita malam tadi aku sembahyang bersama Nabi. Ada yang datang juga, lama-lama datang. Ramai sembahyang sunat malam tu. Langsung Nabi kata, sahabat semua, aku ni nampak kamu di belakang malam macam mana aku nampak kamu di depan pada waktu siang. Aku nampak kamu di belakang sama macam aku nampak kamu semua di depan pada waktu siang. Nabi kata apa? Ayuhan nas sallu fi buyutikum. Itu hadis tu Nabi kata, manusia, engkau ni semua ni sembayangilah kat rumah masing-masing. Nabi sebut itu malam tarawih, malam sunat, malam sembahyang sunat tarawih. Nabi kata sallu fi buyutikum. Kemudian Nabi kata apa? Fa inna afdalas salatul mar'i fi buyutikum, fi buyut. Maknanya sesungguhnya afdalnya solat bagi kamu masa tu ialah di rumah masing-masing. Fa inna afdalas salatul mar'i fi buyutikum. Sesungguhnya sembahyang kamu malam tu lah di rumah kamu masing-masing. Kan dah dua tu dia kata sembahyanglah kat rumah masing-masing. Ini kerana sembahyang kamu yang afdal kan di rumah masing-masing. Tapi Nabi kata apa ujungnya? Illa solatal maktubah, kecuali solat fardu. Begitu. Jangan ada yang perempuan pun, jangan ada sembahyang isyak kat rumah kemudian sembahyang tarawih kat masjid. Tak, kalau dah isyak kat rumah, buat dah sembahyang tarawih kat rumah. Ini isyak dekat rumah, tarawih kat masjid. Yang lelaki lagi memang tak patut lah. Kita tak patut sembahyang isyak di rumah, tarawih di masjid. Guru saya kata apa, macam saya cakap Irfan, tak ubahlah kau ni jalan macam orang jalan pakai tangan. Kau ni jalan kaki dekat atas, tangan kat bawah, terbalik kot ni. Disuruh sembahyang wajib di masjid, disuruh sembahyang sunat di rumah. Bukan saya kata boleh tinggalkan solat tarawih, jangan tinggalkan. Buatlah solat tarawih walaupun 8 rakaat, buatlah. Jangan tak buat. Kerana ini banyak-banyak bersanggah pendapat. Ada kata siapa buat solat tarawih 8 rakaat tak sah. Kerana sekurang-kurang tarawih, siapa kurang 8 tak sah. Kerana tarawih itu 20. Siapa 8 kita tak tahulah, kita ambil lah. Yang pentingnya siapa tak dapat ganjaran pahala tarawih, dapat ganjaran pahala solat malam. Kan dalam hadis tu fihi lailatun tatawu'an, padanya kena buat sembahyang malam, bersediakan dirikan kita sembahyang malam. Jadi bermulanya maghrib sampai isyak, lepas isyak sembahyang tarawih. Ini tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kat sini kita yang ke-13 tadi hendaklah mengikut makmum akan imamnya pada bukan. Yang ke-12, bahawa jangan ada imam itu kurang daripada makmum daripada dengan sebab perempuan ataupun khunsa, dan ada imamnya itu lelaki. Kalau lelaki, pastikan lelaki mesti berada di hadapan jadi imam. Walaupun lelaki itu belum baligh lagi, kalau nak berjamaah, lelaki tetap jadi imam. Dah. Okey, selesai. Satu lagi, yang ke-13 lah, kita akan datang, kita buat yang ke bawah maka wajib. Okey, hendaklah mengikut imam akan imam. Ingat, hendaklah mengikut makmum akan imamnya pada segala perbuatannya yang disuruh dengan dia. Jadi apa yang imam buat, kita buat. Imam rokok, kita rokok. Tapi ingat baik-baik, ambil adab bagaimana kita nak pergi rokok. Pastikan tuan-tuan imam dah sempurna rokok baru kita pergi rokok. Itu maknanya ikut apa yang disuruh. Imam dah sempurna i'tidal, baru kita pergi i'tidal. Imam dah sempurna sujud, baru kita pergi sujud. Jangan hari ini kita menyertai. Agak makruh siapa yang menyertai imam. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia pergi sujud. Yang kata ikut imam, duduk antara sujud dia serentak ya. Ini makruh hukumnya. Yang afdalnya, imam telah sempurna rukuk, dah betul rukuk, baru kita pergi rukuk. Kemudian imam sempurna i'tidal, baru kita pergi i'tidal. Imam sempurna sujud, baru kita pergi sujud. Bukan imam rokok kita rokok, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud, imam belum sujud dia dah sujud lagi sekali dah. Itu lagi teruk kan? Itu akan datang nanti kita jumpa insya-Allah. Sedikit hari ini, mudah-mudahan. Ada nak tanya? Sini. Okey. Ada. Macam? Sila. Oh, minggu depan ada lagi. Okey, minggu depan. Kita tanya minggu depan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Hari ni berapa Ramadan? Azam ni? Lupa. 10 ke 20? 9 dengan 10. Hari ni 9 Ramadan, mudah-mudahan.
Ramadan yang akan datang ni 10, 11, 12 ni kita dah nak sampai ke pasar rahmat Allah. Kita dalam rahmat kasih sayang Allah. Kita dah nak masuk ke pasar yang kedua dah maghfirah Allah. Jaga tinggal beberapa hari lagi untuk rahmat habis-habis kasih sayang Allah. Untuk minggu depan kita dapat maghfirah Allah. Untuk yang terakhir nanti dapat pengampunan, lepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya, tuan-tuan dan puan-puan. Duduk kita majlis ilmu, Allah ampunkan kita Ramadan lagi antara ganjaran yang banyak. Yang mudah-mudahan jadi bekalan untuk kita secukupnya insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.